kita nak mulakan satu lagi topik pada malam ini yang banyak kaitannya dengan apa yang berlaku sekarang juga di keliling kita. Ramai orang masih lagi dalam keadaan sebagian besarnya panik juga ataupun resah gelisah. Baik, apapun, malam ni kita akan cerita apa kaitannya dengan anxiety atau keresahan, kegelisahan dari semua sudut, tak kira semua cuma dari segi penyakit saja ataupun daripada masalah-masalah harian kita, masalah hidup kita, masalah kebahagiaan kita. Apa kaitannya dengan kita punya perut? Bila saya gunakan perkataan perut, malam ni kita habis cerita tafsiran perut kita ialah termasuk usus. Tak kira usus kecil atau usus besar ataupun sampai kita ke rektum sekalipun. Itu bak kata orang kampung, kalau kita kata perut, kalau kita kata sakit perut, bukan stomach, perut yang ke atas tu, bawah esophagus tu kan. Itu stomach betul, perut betul. Tapi bila orang kata perut, kalau saya discuss malam ni, dia lebih kepada usus, tak kira kecil atau besar. Boleh. Alright, kalau macam tu kita mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan dengan cerita tentang anxiety dahulu. Anxiety ni adalah satu keadaan keresahan bila ianya berlaku. Okay? Kalau ianya disebabkan oleh sama ada kita kejar oleh binatang ataupun kita bermasalah jumpa benda yang mengejutkan, itu dipanggil, kalau kita buat reaksi tu kita terkejut, ataupun kita ada masalah yang berat, banyak sangat memikir tentang suatu masalah, ataupun terutama sekali masalah yang kita tak boleh kontrol seperti COVID ni, seperti masalah katakan hutang yang tak terbayar, macam-macam lagi lah, pergaduhan, salah faham. Jadi kita jadi resah, gelisah apa nak jadi pada anak kita yang pergi sekolah, tak pergi sekolah sekarang, boleh lepas exam ke, macam-macam lah kita risau. Betul tak? Jadi anxiety yang berkisar dalam satu perkataan yang dinamakan stres, yang selalu saya sebutkan dalam program saya tu, ini antara satu-satunya kesan. Bila kita dalam keadaan resah dan gelisah, kita boleh naikkan kita punya heart rate. Jadi orang putih panggil racing heart rate. Dia race macam Formula 1 tu. Lagi dia datang tekanan atau pressure atau masalah tekanan ni, dia akan tingkatkan lagi you punya degupan jantung. Okey, sampai kadang-kadang rasa macam nak kena heart attack pula. Okey, anxiety ni, resah gelisah, memang selalunya orang boleh berpeluh, orang boleh terketar-ketar sedikit, rasa macam tercekik. Memang perkataan anxiety ni asal usulnya daripada Latin word yang dimasukkan to strangulate. Strangulate tu apa? Cekik. Jadi rasalah kita punya leher ni tercekik. Okey, boleh. Dan kadang-kadang pernafasan kita tak semestinya rasa sesak sampai tak boleh nafas, tapi dia bertukar. Pernafasan kita selalunya jadi lebih cepat ataupun lebih tak berapa boleh lepas bernafas, rasa macam sesak. Kita punya mata kadang-kadang nampak macam blur sikit, tetapi kita boleh sampai, orang kata apa, campur dengan dizzy sekali, pening-pening sikit. Memanglah lawyer, ada setengah orang sampai rasa macam sensitif sangat, tak boleh diganggu langsung. Masa anxiety ni memanglah kan, you dah tak boleh kontrol, you risau tak tentu pasal, kadang-kadang poor concentration, dah tak boleh fokus, kadang-kadang bukan kata tak boleh fokus saja, sampai blank terus, sampai kosong. Jadi otak kita macam tak boleh fikir lagi dah. Dan kalau fikir pun benda yang negatif, dan selalunya tidur memang terganggu sangat. Ini antara beberapa gejala atau masalah orang yang tengah resah gelisah. Faham? Okey, jangan sampai you melalui proses ni sampai tak boleh kontrol. Sebab apa? Next step ialah kadang-kadang dia boleh berpatah kepada kemurungan pula. Dia pergi sebelah sana ataupun dia pergi kepada panic attack. Panik tu yang saya cerita tadi semua tu sama juga, tapi dia double. Maksudnya dia punya kalau degupan jantung tadi, kalau setakat anxiety, resah gelisah, masih lagi boleh buat kerja sikit-sikit. Tapi kalau masa panik, memang you tengah bawa kereta pun kadang-kadang you kena berhenti tepi jalan ataupun you freeze. Orang kata apa, jadi beku. Tak boleh gerak langsung. Jangan main, bahaya tu kalau panic attack kan. You betul-betul rasa macam heart tu memang nak pecah betul-betul, jantung you. Memanglah panic attack. Semua yang saya cerita tadi dia boleh double up, jadi teruk sangat. Okey, sehinggakan memang ada orang pengsan pun, jaga baik. Baik,
Soalan saya, kenapa benda ni berlaku? Kalau ada masalah psikologi, ada masalah fizikal, maksudnya betul ada binatang tengah kejar, betul rumah you kena rompak ke apa-apa, atau kereta kena aksiden ke apa, betul. Itu cerita yang mengikut situasi, okey. Dan selalunya kalau situasi tu dah habis, katakan dah settle, polis pun dah datang semua, dah ambil kes you semua, dah selesai, walaupun you risau, tapi benda tu boleh tenteram ataupun berkurangan lepas benda tu. Tetapi yang tak tahu sebab ni, jadi malam ni saya nak fokus apa kaitannya dengan perut, ialah apabila you tak ada sebab. Faham tak? Tadi bersebab, memang perut tadi pun terganggu, kembung, tak lawas, cirit-birit pun ada yang sembelit pun ada, ada yang keluar buasir, masa itulah nak keluar. Tetapi kalau dia tidak bersebab yang saya cerita tadi, kadang-kadang you cuma, kalau doktor tanya kenapa ni sampai cirit-birit ni, kenapa sampai demam-demam ni, kenapa nampak letih, lesu, sampai tak bermaya, kenapa nafas you, kenapa you punya blood pressure pun naik semua ni, rupa-rupanya you tak tahu sebab. Dan doktor, kalau you kata you tak tahu cerita, tak ada asal punca, apa yang doktor boleh buat, betul tak? Dia cuma bagi ubat mungkin antidepressant lah, ataupun anti-anxiety, bagi tenteram, kadang-kadang sampai bagi you tidur pun. Ubat ni bukan tanpa side effect, berlambak dia punya side effect, dan kesan sampingannya kadang-kadang lebih teruk daripada penyakit you ni, kan? Sampai meleleh air liur semua, ada masalah heart lagi, ada masalah kulit, ada masalah, kadang-kadang sampai keluar jadi apa orang panggil, jadi pening kepala, lebih muntah-muntah, tu biasalah. Okey, jadi kita tak nak lah daripada satu penyakit you tambah penyakit lain pula. Baik, so soalannya, apa yang you boleh buat dan kenapa benda ni berlaku kalau tidak bersebab? Asal usulnya, dan banyak kajian telah dikonfirmkan, adalah disebabkan oleh bakteria you, yang sebenarnya makhluk Allah juga, yang Tuhan bagi duduk di kawasan, selalunya di small and especially big intestine, seperti kolon tu. Jadi dia duduk kat situ, dia makan elok-elok, dia bagi banyak vitamin pada you, dan dia juga sebenarnya menyebabkan you rasa tenteram. Jangan bermain. Walaupun tempat tu you kata usus, di kolon pula tu, tapi bakteria yang baik-baik tu, dia boleh mengeluarkan beberapa jenis bahan, seperti kalau you dengar serotonin, pernah dengar kan, selalu saya sebut, apalagi namanya endorfin, GABA, dopamin, semua you dengar min ujung ni, semua bagi you punya otak jadi tenteram. Maksudnya dia yang bagi seronok. Ada hormon yang macam dopamin, triptofan, endorfin, serotonin tu dia panggil happy hormone. Sebab itulah kalau you tak ada vitamin ni, tak cukup pula tu, dan bakteria you tak happy, maka you tak heranlah kenapa boleh jadi sampai orang kata apa, anxiety, boleh jadi resah, gelisah, kemurungan, dan boleh jadi kalau betul-betul lah rosak dia punya bakteria itu, dan memang dia mogok, you boleh jadi panik pun. Macam mana nak buat tu? Sebab apa? Contohnya kalau you tak cukup vitamin B, especially B1, ataupun you tak, ni dibuat oleh siapa? Dibuat oleh bakteria, jangan main. B1, B12, itu kalau tak cukup je siap. Okey, lepas tu ada juga K, kalau tak cukup daripada diet you, apa tu, potasium. Ni semua memang mengakibatkan gejala yang keluar saya cerita tadi. You duk cari sebab siapa yang salah, partner you ke, bos you ke, rupanya tak ada pun. Bulan tu semua tak ada kacau you. Jadi you kena tengok apa yang berlaku dalam perut you. Boleh? So dalam perut you tu, make sure you tengok balik diet you, cukup tak yang dinamakan vitamin apa tu saya kata tadi, B. Kebanyakan vitamin B, termasuk B1, B6, B12, B3, tak apa, asalkan you ambil daripada diet kita dah cukup. Tak payah you nak pergi beli setiap satu botol pula, penat. Kalsium tak cukup, omega 3 lagi, lagi sekali omega 3 dan vitamin D. Kita tak lari, omega 3, vitamin D memang wajib. Okey, insyaAllah. Lepas tu iodine lagi yang datang daripada sayur-sayuran, ataupun rumpai laut, sea kelp tu, semua tu bagus. Baik, itu dari segi makanan di perut. Tapi kalau you masih lagi makan banyak sugar, walaupun you terkejut cerita malam ni sampai sugar kat anxiety pun boleh mainkan peranan, memang betul.
masalah psikologi rupanya gula ada mainkan peranan. Okey, jadi jangan you terlupa kepada musuh kita, iaitulah gula, terutama sekali gula yang orang panggil yang boleh nampak, boleh rasa, ataupun yang tak nampak tapi masih lagi ada dalam tu. Kebanyakan makanan fast food kita semua confirm. Lepas tu masalah hormon, saya dah kata tadi, orang yang ada masalah thyroid pun boleh dapat keresahan tanpa sebab. Malam ni tanpa sebab, okey. Dan tak cukup tidur pun boleh menjadikan bermasalah. Jadi jangan kita nak pergi cari ubat. Kalau tak boleh tidur, cari ubat tidur. Kalau tak boleh tentram, ambil ubat yang bagi tentram. Memang ada ubat yang bagi you cool down, tapi cool down jadi benda lain, jadi macam zombie pula, okey. Nampak macam robot. Lepas tu nanti tak lalu makan, badan jadi pelik lah, muka cepat tua dan sebagainya. Baik, saya nak bagi 4 cara selain daripada jaga balik makanan. So pendek cerita, perut kita harus kita jaga dari segi pemakanan dulu, iaitu jangan lupa terutama sekali prebiotik dan probiotik. Prebiotik ialah serat, sebab tu saya galakkan D&D diet first class, kita punya diet yang bagi banyak serat. Ingat tak, buahan, sayuran, sampaikan ulam-ulam semua digalakkan sangat-sangat, termasuk kacang, buah-buahan yang tak payah mahal pun seperti nanas, jambu, semua tu boleh dimakan. Papaya, apa tu lagi, tembikai, jangan lupa. Sayur banyaklah. Okey, baik. Jaga baik puasa. Itu juga salah satu cara yang terbaik untuk mententeramkan balik you punya masalah keresahan. Of course kita semayang, dan selalu kita lepas semayang kita doakan. Doa yang selalu kita tak lupa ialah ya Allah, aku berlindung dengan kamu daripada keresahan dan kesedihan. Ingat tak? Itu. Lepas tu kita minta jangan lemah dan pemalas, jangan jadi penakut dan bakil, jangan kita ada banyak berbadan hutang dan fitnah manusia, kan? Itu semua tu kita dah setiap hari kita buat sekurang-kurangnya 5 kali sehari. Jangan baca macam parrot je, feel, rasa, minta betul-betul. Tapi minta saja tak cukup, kita terus jaga prebiotik, probiotik, fasting, puasa. Lepas tu jangan terlalu kerap makan antibiotik. Sebab apa? Dia bunuh semua bakteria kita. Malam ni kita punya raja ialah bakteria kita. Sebab dia sama banyak, bahkan ada orang kata dia lebih banyak daripada sel kita. Ingat tak berapa? 39 ke 37 trilion. Sel kita pun lebih kurang banyak tu juga. Baik, artificial sweetener, jangan ambil bahan-bahan yang pemanis yang sintetik. Pernah dengar kan? Seperti apa tu, yang you tengok Equal kan, ada jual brand-brand macam itulah. Jangan ni dalam tu kan ada aspartame, tu anda kena hati-hati, xylitol, ya. Ataupun makanan-makanan yang you tahu GMO. Memang zaman sekarang banyak jagung-jagung, ya. Kadang-kadang ada banyak bijirin yang setelah pun di GMO kan. Pastikan anda ambil B1. Pergi kat farmasi nak minta, kata nak Thiamine, memang ada jual. Orang yang ada resah, gelisah ni, vitamin masa bulan yang you tengah resah gelisah tu, yang wajib ialah B1. Lepas tu tengok kalau ada magnesium. Jangan lupa D&D diet, masih tak mau gula, tak mau susu, tak mau bahan-bahan hormon injek semua. Selalunya yang bermata berkaki, ayam, daging-daging yang salai, yang dalam frozen food, semua tu akan nambah teruk kan. Sehingga bakteria you tak boleh hidup dengan senang lenang, maka you akan jadi resah dan gelisah. Baik, seterusnya environment you, pastikan tidak ada bahan toksik yang you hidu ataupun you pakailah. Selalunya pakai ni. Dan lain pada tu, saya bayangkan tak ada stres yang real lah. Ini stres yang kita tak tahu sebab. Yang ni lebih susah you nak handle sebab you tak tahu pun. Baik, kita habis 5 minit yang terakhir ni, saya bagi cara pula. Masa kena attack tu, masa you tengah kelang kabut, resah, gelisah, tak boleh semayang pun, langsung tak boleh fokus. Okay, nombor 1, you kena tingkatkan balik you punya, orang kata apa, kuasa yang dipanggil parasympathetic nerve system. Dia ada 2 sistem nervous system ni, okey. Satu dipanggil sympathetic, yang masa you kelang kabut, masa you terkejut, masa you berpeluh, masa you nak lari daripada atau nak lawan sesuatu benda yang menakutkan ataupun nak attack orang ke, itu dipanggil sympathetic.
Ingat masa anxiety tadi pun dalam keadaan sympathetic nerve. Hormon yang lawan daripada dopamin, endorfin dan serotonin itu namanya seperti apa? Kortisol. Kortisol ni yang menerukkan keadaan. So kita nak turunkan dengan satu dipanggil caranya ialah breathing technique. You tengok balik saya punya lecture, pernafasan saya bagi sedikit tip. Kalau you tengok dia ajar, saya ajarlah dalam masa 20 minit tu. Tapi sekarang dalam masa 1 minit cuba you buat tak usah banyak, you buat 5-5-5 cukup. Okay, ready? Tarik nafas. Selalunya saya suruh pejam mata, tapi malam ni tengok dulu saya buat 5, lepas tu simpan 5, lepas. Okey, untuk orang yang baru pertama kali dengar, janji dengan saya lepas ni you tengok balik, type apa tu stress management topic. Okey, type kat YouTube stress management Dr. Nordin Darus. Dia ajar macam mana untuk you tarik nafas, simpan, lepas. Dan dia bagi tahu juga, maksudnya masa tu saya bagi tahu perut you tu ke depan ke belakang. Tapi yang penting slow down masa nak lepas tu lebih. Fokus. Tarik melalui hidung, lepas melalui mulut. Saya ulang. Tarik melalui hidung, simpan sekejap, lepas 5 saat juga kalau boleh. Lepas tu melalui mulut. Tengok ya. 5, katakan tahan. Boleh ikut. Lepas. Boleh tak masa lepas tu you buat sampai katakan 6-7 saat, jauh sikit, panjang sikit. Mari kita buat sekali. Okey, yang ni mustahak. Masa katakan you tengah berpeluh ni, degupan jantung you tengok Allahu Akbar, panik lah kan, tak tahu nampak apa. Buat macam mana? Pejam mata sikit. Kalau tak bahaya, tahan dia. Kalau keadaan you tak bawa kereta semua, of course. Kalau tengah bawa kereta, buka mata. Lepas. Tu dah 6-7 saat. Boleh tak? Panjangkan sikit melalui mulut bila keluarkan nafas tu. Buat katakan 5 kali. Tengok apa jadi. Okay. You boleh tahu. Of course kalau you nak tengok degupan jantung pun, you dah tengok dia reda sedikit. Ini memang kajian. Dah confirm. Saya bagi 4 cara. Itu satu. Nombor 2, kalau boleh you, orang putih panggil softening the eyes. Bila kita dalam keadaan resah, gelisah, selalu mata kita ni kadang-kadang berair lah, kadang-kadang tak fokus lah, kadang-kadang jadi tunnel vision. You dah tak nampak lain, you jadi macam blur. Ataupun you tengok tapi sebenarnya tak nampak. Faham tak? Katakan saya tengah tengok pokok saya macam ni, sepatutnya saya nampak hijau, nampak bersinar daun, macam nak pegang-pegang, ada feeling lah. Tapi setengah orang tengok aje, ni kalau dalam resah ni, rupa-rupanya tak nampak apa. Pokok tak nampak, hijau tak nampak, apa pun tak nampak. Pernah tak you berpengalaman macam tu? Ada kan? Sebab tu setengah orang kata, kau tengok aku ke tak ni? Rupanya orang pun boleh tahu. You tengok cross, pas pada muka dia pun. Itu keadaan orang tengah resah, gelisah. So nak berhentikan keadaan tu, satu tadi pernafasan. Tahan, lepas. Nombor 2, you boleh campur. No problem, buat style ni pula. Mata you tu, bila you tak sedar yang you tengok apa you nampak, tapi sebenarnya tak tengok, tak nampak, masa tu you boleh, orang panggil apa, fokus balik. Sedarkan you tengah blur ni, tapi belajar tengok peripheral vision. Maksudnya penglihatan yang luar daripada tempat depan mata you tu. Maksudnya katakan 30-45 darjah kiri, 45 darjah kanan tu, cuba mata tu walaupun tengok sini, tapi you perasan. Macam saya sekarang, saya nampak painting saya belah kanan, saya nampak saya punya lampu belah kiri ni, lebih kurang ada sofa. Faham tak? You kena sedar. Kalau you dah sedar macam tu, selalunya mata, bila you buat cara macam saya cerita ni, peripheral vision dan melembutkan mata you. So mata you sebenarnya dalam keadaan frozen. Dia tak berfungsi sebenarnya. Sedarkan balik dia, tapi cara lembut. Ataupun you buat dengan belayan kasih tu. Ingat tak? You urut kat mata you. Macam saya ajar dulu tu. Buat 2-3 round macam tu, tengok apa jadi. Ini juga akan memberi signal kepada otak kita daripada perut sebenarnya. Daripada keadaan-keadaan yang tak selesa ni, pada bawah ni, abdomen you naik ke atas. Ini semua melalui apa yang dipanggil vagus nerve. Ada satu nerve daripada perut naik ke otak. Sebab tu dia ada kaitan gandingan yang kuat sekali. Nombor 3, iaitu Valsalva maneuver. Yang ni pernah saya buat dulu. Ingat tak kalau you nak turun kapal terbang, you buat macam mana? Kalau you rasa telinga tu sakit, pekak, rasa macam tak sedap kan, tak balance kan, you buat macam ni kan, betul tak? You blow, ingat tak? Macam nak pecah muka you tu kalau you
you buat betul-betul lah kan. Sebenarnya you blow tu dan cuba bukakan macam dada ni supaya banyak angin boleh masuk ataupun oksigen tu. Seolah-olah macam you, orang panggil teran. Tahu teran tak? Tengok ni saya buat. Berarti you nak blow ni nak bagi keluar supaya balance balik telinga you. Tapi sebenarnya dia turun ke bawah. Yang ni juga kalau you boleh tahan, buatlah 2-3 kali, tengok apa jadi waktu you resah. Dan kita cukupkan cerita pada malam ni itu dengan akhirnya ialah dipanggil the yawn. Yawn tu maksud apa? Menguap. Sebenarnya saya tak pandai nak tunjuk ni sebab contoh kalau you tengah resah gelisah, you tarik nafas, lepas nafas dah buat sistem tu, you teringat nak buat yawn pula, nak buat menguap. Okey, tengok. Setengah orang bunyi sekali apa? Tak pandai saya tak pandai nak apa tu berdrama nak buat. Kalau saya yawn betul baru saya boleh buat, tapi setengah orang boleh buat drama menguap. Betul-betul menguap. Ada macam tu tak? Boleh tak? Kalau you rasa macam nak mengantuk sikit, alhamdulillah, berarti betul lah tu. Buat 2-3 kali atau sekali pun cukup. Menguap ni orang tak buat 2-3 kali. Tapi kalau dapat menguap betul-betul, memang walaupun you cuma drama acting, kita punya signal lagi sekali akan sampai kepada apa yang dipanggil tadi, vagus nerve. Ingat, vagus nerve ni antara yang terbesar sekali di luar daripada otak. Sistem vagus ni dia panggil vagal tone. Vagal yang distimulasikan, orang panggil apa, you bagi boost kepada dia supaya dia boleh cepat sampai ke otak dan bagi tahu ke otak, tolong settle down, tolong jangan resah dan gelisah. Disambung pula dengan you baca sikit bismillah semua nak mulakan tu. Ingat apa tu yang dipanggil doa, ingat tak, berlindung daripada resah dan kesedihan tu, boleh tak? Ingat. Sebab makna tu saya boleh feel dengan lebih, orang kata apa, mendalam, dan kita boleh send the signal yang aku minta berlindung dengan Allah sahaja supaya tidak langsung terus resah dan dalam keadaan kesedihan. Itu ayat pertama dalam doa tu. Semua lebih ingat pada saya, betul tak? Maka saya doakan anda sekalian supaya hidup anda bahagia. Boleh ingat semua tadi yang saya ajar. Tolong tekan share, tekan love, dan kalau boleh bagi tahu seramai mungkin, sebab ramai daripada kita yang resah gelisah tak tentu pasal ni. Jaga baik-baik, tengok perut kita, jaga makanan, ikut 4 step tadi, ambil satu yang serasi, buat, okey, supaya hidup anda di dunia bahagia, akhirat syurga, dan always let go and feel good. Baik, kita jumpa lagi pada waktu yang terdekat. InsyaAllah bertemu di waktu yang terdekat, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.